اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pada 14 abad yang lalu, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kitab Al-Quran kepada umat manusia sebagai satu kitab panduan. Banyak fakta saintifik yang telah dinyatakan secara jelas dalam surahnya yang hanya mampu disingkap melalui kecanggihan teknologi pada abad ini. Okey, ayat yang pertama yang telah kami kaji daripada surah Al-Furqan ayat ke-59 tentang kewujudan bahan di ruang angkasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy ar-rahmanu fas'al bihi khabira. Sadaqallahul azim. Mahfumnya berbunyi, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di keduanya. Amat tidak logik sekali untuk siapa pun membayangkan kewujudan bahan di antara galaksi telah diketahui 1400 tahun dahulu. Dari sudut saintifik pula, ruang di luar sistem astronomi yang tersusun dikatakan tidak mempunyai apa-apa bahan dan betul sahaja. Ahli astrofizik kemudiannya menemui kewujudan bahan-bahan yang dipanggil plasma dan ianya terdiri daripada gas yang diayunkan sepenuhnya dan mengandungi jumlah elektron bebas dan air positif yang sama. Ia juga kadang-kadang dipanggil keadaan bahan yang keempat selain daripada tiga keadaan yang diketahui, iaitu pembejar, cecair dan gas. Okey, untuk yang kedua pula, alam semesta sentiasa mengembang. Inilah yang Al-Quran katakan mengenai sifat alam semesta ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-samaa'a banaynaha bi'aydin wa inna lamu'un. Sadaqallahul azim. Dan langit itu kami dirikan dengan kekuasaan kami, yakni dalam bentuk binaan yang kukuh rapi. Dan sesungguhnya kami adalah mempunyai kekuasaan yang luas, tidak terhingga.
surah Az-Zariyat ayat ke-47. Okey, baik. Daripada sudut saintifik pula, pada tahun 1925, ahli astronomi Amerika yang bernama Edwin Hubble membentangkan bukti hasil kajiannya bahawa semua galaksi semakin menjauhi antara satu sama lain, yang membayangkan alam semesta ini sedang mengembang. Pengembangan alam semesta kini diiktiraf sebagai fakta sains. Okey, yang ketiga adalah permulaan alam menurut Al-Quran dan sains. Dalam surah Al-Anbiya ayat ke-30, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla shay'in hayyin afala yu'minun. Sadaqallahul azim. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahawa sesungguhnya langit dan bumi pada asalnya adalah bercantum sebagai satu, kemudian kami pisahkan keduanya. Di dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran Jilid 5 halaman 4323, Imam Qurtubi telah meriwayatkan perkataan-perkataan Ibnu Abbas, Al-Hasan, Aqsa, Ad-Dihaq dan Qatadah. Ia bermaksud bahawa kedua langit dan bumi pada asalnya adalah satu yang melekat lagi bercantum. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala terpisahkan di antara kedua-duanya dan dijadikan di antara kedua-duanya adalah udara. Baik, daripada sudut saintifik iaitu teori Big Bang. Satu teori yang telah diterima umum tentang asal kejadian alam ialah teori Big Bang. Ia mengatakan bahawa alam ini pada asalnya adalah bercantum. Kemudiannya berlakulah satu letupan yang kuat, cosmic explosion, 10 ke 20 bilion tahun dahulu, yang dinamakan sebagai Big Bang. Bermula dari situ berlakulah pengembangan dan pendidikan, expanding and cooling, yang melahirkan bintang-bintang, galaksi dan yang seumpamanya. Pada tahun 1929, tokoh astronomi dari Amerika, Edwin Hubble, telah menemui bukti-bukti kukuh yang menyokong teori Big Bang. Penyelidikan berhubung dengan tahap radiasi dan tentang gas helium yang tersebar secara seimbang di angkasa adalah selari dengan teori Big Bang. Kajian tentang tahap radiasi di angkasa raya telah dilakukan oleh pakar astrofizik daripada Amerika, Arnold Penzias dan Robert Wilson pada tahun 1965. Baik, menurut kajian-kajian terkini daripada makmal, ini telah mengukuhkan lagi teori Big Bang. Pada tahun 1928, Thomas Gold dan Hermann Bondi telah mengutarakan satu teori yang berlawanan dengan Big Bang, iaitu teori steady state, yang mengatakan bahawa alam ini tidak ada permulaan, malah berkenaan sama sejak dahulu hinggalah sekarang. Pada tahun 1964, dengan penemuan gelombang-gelombang tertentu di udara yang mengesahkan tentang kewujudan Big Bang, teori ini telah ditolak. Semua ini mengesahkan bahawa langit dan bumi pada suatu ketika dahulu adalah bercantum padu. Kemudiannya dipisahkan. Kesemuanya telah disebut dalam ayat Al-Quran. Itu sahaja daripada kami. Sekian. Syukran jazilan.